محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur hari ini merupakan hari yang ke-10 kita berada di dalam bulan Ramadan. Kita selalu mendengar ada satu hadis yang kerap dan selalu dibaca berkaitan dengan pembahagian 10 ni. Hadis yang popular, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar atau kama qala. Tapi hadis ini munkar, tidak sahih, kerana ada masalah pada sanadnya. Hadis yang disandarkan kepada Nabi bahawa Ramadan itu awalnya rahmat, pertengahannya keampunan, dan akhirnya ialah pembebasan daripada neraka. Hadis ini tidak sahih, munkar, ada masalah. Walau bagaimanapun tuan-tuan, kita tak boleh menafikan dan kita tak boleh tolak bahawa keseluruhan hari-hari yang terkandung di dalam bulan Ramadan itu dipenuhi dengan rahmat, keampunan dan pembebasan daripada neraka. Antara perkara yang paling besar yang terkandung dan terdapat di dalam bulan Ramadan yang mesti dicapai dan mesti dimiliki oleh orang-orang yang berpuasa ialah dibebaskan mereka daripada neraka. Kehidupan dan tujuan kita ini tuan-tuan, apa yang kita lakukan sepanjang hidup ini, apapun yang kita tempuh dan kita lalui, akhirnya kita mengharapkan Tuhan menyelamatkan kita daripada neraka. Tidak ada harapan dan doa yang paling besar yang kerap diulang baca oleh baginda Nabi, melainkan supaya Allah memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyelamatkan daripada azab api neraka. Apalah guna apa yang kita miliki, segala-gala kesenangan dan juga kejayaan yang kita capai, jika itu tak boleh menyelamatkan kita daripada neraka. Di tengah hari yang panas dan terik, kita menahan dahaga, letih, mengantuk, lapar, penat. Segala perkara yang kita lalui ini semata-mata supaya kita tidak dahaga di hari akhirat, supaya kita dapat minum daripada air mata syurga, supaya apabila kita dibangkitkan esok, nama-nama kita tersenarai daripada kalangan orang yang akan masuk ke dalam syurga Allah, bukan daripada kalangan ahli neraka. Apalah kiranya kalau kita menang, kalau kita hebat, kalau kita kaya dan kedudukan kita dimuliakan, pujian, sanjungan orang, penghargaan yang kita dapat, kalau itu semua tak boleh selamatkan kita daripada neraka. Saya dan tuan-tuan, kita tentu akan mati, tetap. Inilah yang menyebabkan kita tunduk dan taat pada perintah Allah, kerana akhirnya saya dan tuan-tuan kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
Quran menyebut setiap yang hidup pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar. Sesiapa sahaja yang Allah selamatkan dia, Allah keluarkan dia, Allah bebaskan dia daripada neraka, dan Allah masukkan wa udkhilal jannah faqad faz, orang itulah yang diberi kejayaan yang sebenarnya. Tuan-tuan, bila masuk bulan Ramadan, ada 20 hari lebih kurang baki yang masih tinggal. Perkara yang kita tak boleh tinggal walaupun sekali, doa supaya Allah membebaskan kita daripada neraka, membebaskan kita, isteri kita, anak-anak kita, cucu kita, keluarga kita, supaya kita berhimpun dan dikumpulkan bersama-sama menyambut hari raya kemenangan kita di dalam syurga Allah. Kita seronok bila nak raya. Anak isteri, keluarga yang duduk di perantauan yang jauh balik berhimpun di kampung halaman. Tidak ada kegembiraan yang paling besar yang boleh digambarkan melainkan dapat berhimpun. Pasal itu raya kita sedih. Hari itu tak boleh balik kampung, tak boleh merentas negeri. Dan orang sanggup berjam-jam duduk dalam jam. Tahu dah kata jam. Pukul berapa pun memang sangkut. Berhabis duit, habis berapa banyak. Beli tiket awal, rancang. Yang pentingnya 1 Syawal dapat balik berkumpul, berhimpun, duduk dengan keluarga. Tetapi itu sementara. Raya pertama, raya kedua, orang akan balik. Tapi kita berusaha walaupun hanya sementara kerana kenikmatan berkumpul itu. Sedangkan ada suatu tempat kampung halaman kita juga, asal usul kita juga mai daripada situ, yang kita akan berkumpul balik, yang itu kekal selama-lamanya, syurga. Tapi kita berusaha tak seperti mana untuk kita berhimpun di dunia? Mungkin sebahagiannya usaha, alhamdulillah. Tapi sebahagiannya tidak berusaha sekuat yang dia berusaha untuk berhimpun di dunia, supaya dia dapat berhimpun dengan keluarga dia di syurga. Ada satu orang hamba Allah SMS saya. Dia kata hari ini genaplah 5 tahun anak dia meninggal dunia. Setiap orang, kalau ada orang yang dia sayang, dia akan teringat tahun yang keberapa. Cuba tanya. Dia WhatsApp saya, dia kata ini Ramadan ni genaplah 5 tahun anak dia meninggal. Anak masih kecil lagi lah, sekolah lagi. Allah uji, sakit dan meninggal. Dia setiap detik saat itu dalam kiraan orang yang kita sayang. Dia beritahu ni tahun yang kelima. Apa yang boleh saya katakan? Untuk memujuk 5 tahun, luka itu masih ada, rindu itu semakin kuat, kerana rasa tak lama nak bermesra, tak lama nak spend time, tak lama kita nak berseronok, tiba-tiba Allah dah ambil balik dah. Saya hanya mampu untuk berkata, doalah supaya Allah himpunkan balik kita semua di dalam syurga dia. Itu saja yang boleh pujuk hati orang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang telah meninggal dunia, mengampunkan mereka dan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah sekalian, bulan Ramadan yang kita ada ni, seperti yang kita sebut tadi, semua hari-harinya ialah hari pembebasan dari neraka.
Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini sahih daripada Abu Hurairah, juga daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini datang daripada jalan sahabat Abu Hurairah. Abu Sa'id Al-Khudri juga meriwayatkan hadis ini daripada Nabi. Dua orang sahabat. Satu daripada Abu Hurairah, satu lagi daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Pasal itu tuan-tuan, kita jangan 30 hari ni, pembahagian 10-10 ni, kita jangan terikat sangat. Ada orang dia kata tak apa, awal lagi momentum kita kena betul-betul 10 akhir tu, pecutan yang akhir. No, kita kalau nak pecut pun daripada awal tu kita dah start dah. Bukan daripada awal tu kita tak start lagi, tak tahu main 10 terkejut nak pergi start. Yang ni tak tahulah, wallahu alam. Boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Tapi tuan-tuan hadirin mukminin, setiap masa dalam bulan Ramadan ni bernilai. Sebab itu saya selalu pesan pada wanita-wanita, ibu-ibu, kurangkan masa di dapur, banyakkan masa dengan ibadah. Kita orang Melayu ni dia agak complicated, dia agak rumit dalam soal makan minum ni. Dia tak macam orang barat, western, Europe, orang putih ni. Mereka simple bab makan. Kita breakfast kita, Masya Allah, tuan-tuan, sarapan pagi kita apa yang kita tak makan? Dengan segala mi kari, laksa, lontong, pekno, roti canai, sate, Allah. Renyuh pulut lah. Penuh meja breakfast. Tu baru breakfast. Sehingga kadang-kadang kita tengok ibu-ibu orang Melayu, bila dia masuk dapur, hidup dia dihabiskan di dapur tu. Duk buat masak, kira masak dapur tu sampai tak keluar-keluar. Nak makan tak tahu mana pun. Sedangkan masa yang begitu ringkas, singkat, sempit itu, tambah kalau 2 orang, 3 orang nak makan, masak macam nak buat catering masjid tu. Ni berapa orang nak buka puasa? Kami 2 masak penuh meja. Simple. Pasal masa yang ada itu Allah bersumpah dengan masa ni banyak. Wal fajr wal as wal duha wal syams wal lail. Jadi itu kita masuk, kita masak sikit-sikit. Banyakkan dengan zikir, banyakkan dengan baca Quran, banyakkan dengan salat sunat. Itu lebih penting dalam bulan puasa. Kita tak makan ni patut masa kita banyak. Tapi bila tak makan lagi tak ada masa. Dia kata tak ada nak masuk pukul berapa dah. Tu dia. Lah kali tak makan 2-3 mulut kenyang, minum air banyak habis. Masak habis macam tu lah. Sayang. Sebab tu kalau tuan-tuan ada duit pergi belilah. Kedai banyak buka pergi beli. Nak makan cucuk apa beli 2-3 cucuk. Kalau tuan-tuan nak ekonomi, bukan sahaja duit ringgit selamat, masa pun selamat, tak gaduh pening kepala. Pi masjid, basuh tangan, nak suruh orang masjid suap tak ni kot, tak padan kot. Kan? Takkan AJK nak pergi duduk suap. Tapi mai masjid semua ready lah. Tak gaduh duduk fikir menu-menu apa. Masjid tolong fikir bagi. Boh ada duit sikit. Kan? Itu yang penting. Baik. Hadis yang saya nak baca ni penting untuk membakar semangat kita. Walaupun di hari-hari yang sudah orang kata apa berlalu 10 hari ini. Daripada Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Inna lillahi 'utaqa'a fi kulli yawmin wa laylah, likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah." Inna lillah, sesungguhnya bagi Allah itu utaqa, ada hamba-hambanya yang dibebaskan. Itqun, utaqa, yang
Sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hambanya yang dia bebaskan daripada neraka, yang dia selamatkan, yang dia keluarkan mereka itu daripada kalangan ahli neraka, yang dimasukkan mereka itu sebagai senarai ahli syurga pada setiap siang dan malam, fi kulli yaumin wa lailah. Maknanya doa mustajab. Siapa-siapa yang minta untuk diselamatkan akan diselamatkan. Sebab itu tuan-tuan, pada bulan ini sahaja Allah tutup pintu neraka, Allah buka pintu syurga. Nak bagi isyarat, kata nak masuk syurga itu sangat mudah, terbentang luas. Syurga tu duk tunggu kita nak masuk, neraka tutup rapat, tak mau bagi masuk. Tu nak habaq kata bulan ni punya sakan tu, pintu syurga Tuhan tak tutup. Yang asalnya pintu syurga tu tutup. Nak habaq kata mudah, macam kita katalah kan, kita habaq ke orang, kiasan lah, majas. Dia kata raya ni mai, boleh kan nak pi? Pintu rumah aku sentiasa terbuka 24 jam. Nak habaq kata dialu-alukan. Tu bahasa kita kan. Kemudian hadirin mukminin, para ulama menyebut bahawa seperti yang disebut oleh Ibn Hajar dan yang lain-lain, yang dimaksudkan dengan pada siang hari dan pada malam hari, yang mana Allah mengeluarkan, menyelamatkan, mengampunkan, membebaskan ramai daripada hamba-hambanya. Mungkin kita ni tergolong daripada ahli neraka dengan doa kita, dengan istighfar kita, dengan permintaan kita, dengan puasa kita, nama kita ditukar duduk dalam senarai ahli syurga. Juga dengan takdir Allah, juga dengan ketentuan Allah. Semua berlaku dengan ketentuan Allah. Mungkin nama kita, keluarga kita tak duduk dalam list syurga. Tiba-tiba dengan puasa kita, dengan doa kita, dengan amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, Allah tukar masuk dalam. Allah bebaskan, Allah selamatkan. Utaqa, kita termasuk. Pasal itu tuan-tuan dengar kan, imam-imam akan baca di dalam doa qunut salat witir, ya Allah bebaskan diri kami daripada, Allahumma a'ti riqabana minan nar, bebaskan tengkok kami daripada api neraka. Hadirin mukminin. Baik. Kemudian tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi hadis yang secara langsung betul-betul direct pergi berkaitan dengan Ramadan ialah hadis Abu Umamah radhiyallahu an. Hadis Abu Umamah radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 'inda kulli fitrin, 'inda kulli fitrin utaqa. Hadis rawahu Ahmad. Sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang dia bebaskan daripada neraka. Bila yang dia selamatkan, dia ampunkan mereka ni, yang dia keluarkan mereka ini, yang dia angkat mereka ini, yang dia letakkan, dia padam nama-nama mereka daripada ahli neraka ni bila? Inda kulli fatrin, pada setiap kali berbuka. Jadi ulama kata seperti Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah, dia kata apa? Seperti yang kita boleh lihat ulasan para ulama, Allah menyelamatkan hamba-hambanya banyak pada waktu berbuka puasa. Kata para ulama, kita hendaklah memanfaatkan waktu berbuka ni dengan berdoa supaya diselamatkan daripada neraka. Sebab waktu itu, waktu Allah menyelamatkan hamba-hamba dia, membebaskan hamba-hamba dia daripada neraka, maka menjadi tindakan kita apa dia? Tindakan kita supaya Allah Subhanahu wa taala bebaskan diri kita ni dengan doa, ya Allah ya Tuhanku, paling mudah, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Baca sebelum kita buka puasa tu, ya Allah bebaskan diri aku, anak-anak aku, isteri aku, ibu ayah aku, kaum keluarga aku daripada seksaan neraka-Mu. Masukkan kami ke dalam syurga. Lindunglah zuriat keturunan kami daripada menjadi ahli neraka. Doa. Bila? Ketika waktu berbuka puasa. Ambil kesempatan itu. Ruang yang ada 5 minit, 10 minit yang tidak ditolak oleh Allah. Dah Allah, kita tahu dah Allah tak tolak. Apa lagi tuan-tuan nak minta? Benda yang paling mahal dalam dunia ni, yang paling, kalau kita jumpa Lailatul Qadar pun, itulah yang kita minta. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maafkan aku. Artinya apa? Selamatkan aku daripada neraka. Hadirin mukminin. Berikutnya tuan-tuan, ada juga beberapa amalan yang boleh menyelamatkan kita daripada neraka, yang mungkin kita boleh pertingkatkan di dalam bulan Ramadan ni. Antaranya, dan lebih menarik tuan-tuan, amalan-amalan yang saya sebut tadi kebanyakannya tidak memerlukan wang yang banyak, tak memerlukan kita beratus ribu ringgit, tak memerlukan kita berbelanja besar untuk nak masuk syurga, untuk nak selamat daripada neraka ni. Semua orang boleh buat. Amalan ni semua orang boleh buat. Apa dia? Doa ketika berbuka. Bukan guna duit pun. Siapa nak doa waktu berbuka kena bayar 30 ringgit? Tak. Duduk sementara nak tunggu buka, doa. Ajak anak-anak kita doa. Antaranya, Nabi SAW sebut amalan yang boleh menyelamatkan kita. Berkait dengan sembahyang zuhur ni, kita buat 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat selepas. Dia taklah muakkad yang 2 lagi tu. Yang muakkadnya 6 saja kan zuhur ni. Tapi kita boleh tambah lagi 2. Yakni 2 atau 4 sebelum, 2 atau 4 selepas. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Man hafaza, daripada isteri Nabi Ummu Habibah, beliau mendengar Nabi berkata, sesiapa yang hafaza, sesiapa yang menjaga, melazimi ala 4 rakaat, 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur, wa 4 ba'daha, dan 4 rakaat selepasnya, haruma 'alan nar, diharamkan kepadanya disentuh oleh api neraka. Disentuh oleh api neraka. Nampak? Ini kita boleh buat. Demikian juga hadirin mukminin, Nabi SAW, cuma orang kita tanya macam mana boleh tak kita buat 4 sekaligus? Kalau kita balik kepada kaedah asal, salat itu 2-2. Jadi tuan-tuan boleh buat 2-2 sebelum, 2-2 selepas. Artinya zuhur ni tuan-tuan peruntukkan sedikit masa untuk 12 rakaat. Itu pun taklah wajib. Kalau tuan-tuan tak mampu, buatlah yang 2-2 tu pun boleh. Tidak ada masalah. Cuma untuk mendapat kelebihan haruma, diharamkan ke atasnya api neraka, tuan-tuan kena buat 4 sebelum dan 4 selepas. Kemudian hadirin mukminin, kalau kita tengok juga antara amalan yang boleh kita lakukan untuk menyelamatkan kita daripada api neraka, sedekah. Nabi kata, takutlah, ittaqun nar, takutlah dengan neraka, selamatkan diri kamu dengan neraka, lindungilah. Maksudnya neraka tak akan sentuh kamu dengan sedekah, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sebiji kurma. Sebiji kurma, kurma ni dia sinonim dengan bulan puasa. Bagi orang buka puasa dengan kurma. Tapi Nabi nak habaq angka yang paling sedikit, minimum. Sebab itu bila orang mati, dia minta apa? Dia minta nak hidup untuk bersedekah. Tuan-tuan baca dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnahum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Tu Quran sebut,
Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, keluarkan daripada sebahagian harta yang kami bagi kepada kamu. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kamu ajal, kematian. Kemudian kamu akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Bolehkah Allah berikan satu tempoh masa, akhartani, tangguh sekejap, ila ajalin qarib, ajal itu untuk kami panjangkan sedikit masa, untuk kami hidup barang sesaat, fa asaddaqa, untuk kami sedekah. Apabila terbuka neraka di hadapan mata, yang terlintas di dalam kepala sedekah. Yang mana sedekah sangat sinonim dengan Ramadan. Hadirin mukminin, dan yang terakhir untuk tengah hari ini, antara perkara yang juga boleh menyelamatkan kita daripada neraka adalah menangis kerana kita takutkan Allah. Nabi kata, ainani tamassahuma, dua mata yang tak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang dia teriak, yang dia menangis daripada perasaan takut. Bila dia baca Quran, dia dengar orang baca Quran, dia takut, dia menangis ketakutan. Mata ni tak akan disentuh oleh api neraka. Cuma kita kadang-kadang tuan-tuan, para ulama juga tegur sebahagian para imam, apabila dia baca doa witir, dia membuat-buat. Kalau kita baca, kita menangis tak apa, tapi kita jangan jadikan benda tu sebagai satu perbuatan memberat-beratkan, takaluf. Dia nak paksa baca doa sampai panjang berjela, kemudian cuba nak tarik orang supaya menangis, buat bagi nak menangis. Ini bukan daripada perbuatan yang baik. Tidak ada petunjuk daripada Nabi dan para sahabat. Kita baca, kita menangis, itu soal lain. Tapi buat nak bagi menangis, ajak orang nak bagi menangis. Kita baca, kita soal lain. Dia jadi satu persembahan pula. Ini tidak termasuk daripada perbuatan yang dianjurkan. Hadirin mukminin, sebelum kita tangguh kelas ini, saya terlupa nak bawa telefon nak tengok doa, tapi kita doa bilah secara umum. Hari ini saya dimaklumkan oleh sahibus samahah Datuk Arif Perkasa, mufti yang sekarang berada di Kuala Lumpur, bahawa tuanku akan menjalani rawatan pembedahan di Kuala Lumpur pada hari inilah. Jadi kita sebagai rakyat negeri ini yang taat dan menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia tuanku, marilah, saya dimaklumkan semalam kata hari ini tuanku akan operation, akan masuk 1 bulan. Mari kita doa supaya Nabi Al-Imam Ahmad bin Hanbal kata, "Lau kana li da'watul mustajab." Imam ahli sunnah. Dalam banyak-banyak imam, dia dapat gelaran imam ahli sunnah. Yang mana imam-imam lain tak digelar dengan gelaran tu. Semua imam ahli sunnah, tapi kalau orang sebut imam ahli sunnah, Imam Ahmad. Imam Syafi'i Nasirus Sunnah, tu gelaran lain. Ini imam ahli sunnah. Kalau tuan-tuan dengar orang kata imam ahli sunnah, Imam Ahmad. Dia kata, "Lau kana li", kalau aku ada doa yang mustajab, "lau da'autu li sultan", aku akan doa kepada sultan, raja, pemerintah. Kerana kata Imam Ahmad, kalau raja itu baik untuk rakyat. Kita doa tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Hayy ya Qayyum ya Syafi, Engkau berikanlah kesembuhan dan permudahkanlah urusan rawatan, dan Kau berikanlah kebaikan, dan Kau kembalikanlah kesihatan seperti sedia kala kepada raja kami, raja pemerintah negeri Perlis, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syekh Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syekh Putra. Kau limpahkanlah jasadnya dengan kebaikan dan keberkatan. Kau berikanlah iman dan hidayah kepada baginda dan seluruh kaum kerabat baginda, dan Kau lindungilah negeri ini dan rakyatnya daripada sebarang musibah dan bala bencana. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.